Nampak siap? Dia. Sekali dengan tu Faiz tu, wave control. Faiz, create. Create the project lah. Station 1. Itu saya buat. Station back boleh. Okay. Okay, and then kita create, klik OK. Okay. Vivian kat rumah okey. Okay. Compatibility mode tu pilih apa? Dia boleh masuk ramai tapi seorang je lah. Seorang je yang boleh kawan. Cepat kawan ya. Tak perlu sama-sama. Kita buka 2 sampai 5. Tu boleh tengok lah. Mana saya punya form? Dia confuse tadi. Tapi boleh lah. Cik, compatibility tu pilih apa? Compatibility mode ada ke mode? Ada. Compatibility mode. Projek baru ada compatibility mode. Tak. File new project ya? Okey je. Okey. Okey je. Mana saya punya toolbar dia? Okey. Nampak? Okey, sebelah kanan kan? Okey, kanan kita ada library. Okey, kamu ada library punya. So kalau dia nak, kalau engineering, Cik Wani bagi tahu dulu dekat area mana dia punya window macam mana lah. Dia punya menu macam mana. Okay, hampir dekat file. New. Ni kat sini. New project. Okay. Station 1. Apa compatibility mode? Sama. Mau je. Okay. So semua dapat dah ni. Okay. Dapat dah kan? Okay, sebelah ni adalah project Explorer, project 3 kita. Okay, dekat sini yang kita nak create, kita nak configure kita punya PLC. Okay. So untuk kita tahu jenis PLC kita, kamu kena buka electrical diagram. Okay, buka electrical diagram kamu. Dekat classwork. Kamu kena buat sambil baca diagram lah. Okay, so
Kat sini kita tengok untuk station 1 kita punya jenis PLC. Okay, yang ni adalah PLC yang kita pakai. Okay. So dia adalah L. Ni kan? CML25. Okey, bagi dia mencari soalnya. Tu lah, hampa kena buka diagram. Kita diagram. Buka Kalau saya diagram. cari tak ada makna, saya dah memang. Okey. Dalam kita punya electrical diagram yang kita baca masa awal kelas dulu, akan ada lah PLC punya nama. Jadi search electrical diagram tu, cari nama PLC. Cik Zawani baik dia belum cari gambar. Boleh cari. Okay. Cari dulu. Okey. Saya akan tunggu feed daripada online. Kalau dia kata saya dah jumpa Cik Wani, okey. Baru kita akan move. Kamu bateri tu. Okay, cara dulu ni, tag dalam electrical drawing tu, semua information ada kat electrical drawing. Sekarang kita nak belajar macam mana nak merge electrical drawing dengan kita punya PLC parameter. Supaya bila kita untuk, kita boleh refer kepada drawing dan kita tahu apa nak buat dengan drawing kita. Okay. Tapi yang terbaru saya yang lama. Dapat? Ambil yang tu. Okay, dapat lagi drawing tu. Jumpa? Nampak ke drawing tu? Dalam ni. Jumpa orang lah. Okay. So, dekat sini kan ada bermacam-macam jenis drive dengan control kan? Okay, so kita ambil Indra Logic XLC. Okay. Tadi jenis dia adalah, kalau kamu jumpa dia adalah L25 kan? Okay. So, saya tambah pula. Bos PLC yang kita gunakan ni, dia selalunya daripada L25, L45, L65, L85 model yang ada dalam market. Okay. Beza dia L25 dengan L45 ni, possible dia punya speed macam lagi tinggi, lagi bagus ya. Speed, RAM, dia punya PC lah. L85 akan mengandungi RAM yang tinggi. L25 mungkin communication port dia cuma ada satu saja. Kalau L45 ada 3. Dia support servo motor. Dia punya RAM besar. So yang tu lah dia L25, L45, L65, L85. Beza dia punya model.
Jadi kita guna yang paling lowest, that is L25. Okay, L25 tu paling lowest. Jadi kalau dalam kondisi kita tak ada hardware, kita ada programming saja itu kan, sebab kita tak ada hardware. Jadi yang ni kita kena masukkan jenis PLC apa yang kita gunakan. Jadi dalam drawing kita dia beritahu L25. So ambil pilih L25. Bukan L45, bukan L65, bukan L35. So drag dia masuk ke dalam kita punya projek. Bahawa kita gunakan untuk projek Station 1, kita gunakan PLC L25. So dalam drawing kita beritahu Okay, drag masuk. Station 1, L25. Drag masuk saja. Drag masuk ke station 1. Okay, klik. Drag. Lepas Okay, tarik masuk ke station 1. Okay, tarik. so dia auto configure. Tarik. Klik dia. Okay, drag masuk. Okay. Okay, so device Device Name name tu ni nama PLC nama tu. PLC tu. Kita buat Station 1 lah. Okay, dapat. User, kamu lah. So yang tu Cik Zawani ada sikit yang saya nak beri penerangan. Dekat device name untuk orang panggil apa? Nak bagi nama apa semua ni semua dia ada dia punya rules. Semua dalam kondisi sistem sama juga hari tu kita guna, tak boleh ada space bar. Kan? Tak boleh ada space bar, tak boleh ada start dengan hashtag kemudian nama dia tak boleh. Macam tu ada space bar tadi, dia bagi error. So semua kena dekat. Maksudnya station 1. Kalau nak buat space bar kena buat underscore. So always pilih komen dekat sana. Komen tak apa. Komen boleh ada huruf start, huruf kecil, number apa semua. Tapi untuk bagi nama tak boleh ada hashtag station 1, alias station 1. Dia tak terima. Okay. Number station 1 dia tak terima. Okay, dapat. So Nisab punya tu kan. Nisab buat. So once dah configure, klik next sajalah. Apa ada data information kat sana. Untuk step 1, dia guide kita. Okay. Here kamu nampak device name, check tengok device name tu betul ya? L25. Okay, check dekat kamu punya drawing. Dia punya device type. Lepas tu dekat hujung tu. Yang hujung tu adalah communication dia. Dia ada communication dia 1 port, 2 port, 3 port. So communication dia should be sama dengan drawing tu. Ada berapa port. Cuba check. Cuba check tengok. Satu port. Jadi satu PN lah. So, 1 PN. Satu network port lah. IP address. IP address. Okey. Saya ambil ni lah. Saya ambil presentation. Sana. Saya kena saya. Okay, saya akan share screen. Explanation perlu dibuat untuk IP address tu. Okay. Yeah. Alright. So, IP address. Okay. IP address adalah internet address untuk internet protokol lah. Okay. Internet protokol. Jadi kita ada PLC station 1. PLC lah. Station 1.
station 2 dengan station 3. Ada 4 ya, station 4. Okay, semua ni are connected to a switch. Okay, network switch. Okay, ni masuk network switch. Ni pun masuk network switch. Ni pun masuk network switch. Ni pun masuk network switch. Lebih kurang macam ni lah. Kan? Tapi berbeza sikit dekat sistem kita. Sebab dia loop cara berbeza. Tapi macam ni lah, semua masuk network switch. Okay. Daripada satu switch ni, kemudian dia pergi ke main PLC kita yang kita buat. Okay. Ni PC. Jadi yang ni station 1 punya PLC. PLC nombor 1, PLC nombor 2, PLC nombor 3, PLC nombor 4. Okay. Jadi kalau kita tengok ni, kita ada 4 PLC, 1 PC. Betul tak? 4 PLC, 1 PC. Semua ni dalam, kita nak jadikan dia dalam satu network. One network. Kita nak networkkan dia dalam satu network. Okay. Untuk equipment punya address IP protokol, kita ada IP V6 dengan IP V4. Okay. Untuk protocol of communication, PC punya protocol of IP dia ada V6 dan V4. Macam mana nak check? V6 dengan V4 ni, sekejap kita check sama-sama lah. Maksud dia, equipment akan always guna version 4. Equipment akan guna version 4 sebagai IP protokol. Beza dia, V6 ni dia punya address lebih banyak lah. Dia pakai A, B, C, D, E. Okay. Yang IP V4 ni semua pakai numbering system dalam bentuk 32 bit. Okay, 32 bit lah. Okay. 32 bit. Then dia bahagikan 32 bit ni kepada 30 bit lah. Okay. Dia bahagikan kepada byte. Byte. Okay, siap saya. Ni 1 byte. Ni 1 byte. Ni 1 byte. Ni 1 byte. Okay, 1 byte, 1 byte. So kamu akan ada 4 byte dekat sana. Okay. 4 byte ni, 2 byte ni dia akan gunakan sebagai network. Yang ni start network. Yang ni adalah dia punya host. Okay, macam mana dia nak bagi address tu lah. Tambah lagi slide. Okay. Kita tahu dia bagi kepada 4 lah. Okay. So 1, 2, 3, 4. 2 ni adalah network. Ni sub network. Yang ni adalah host. Okay. Jadi untuk keempat-empat ni, 2, 3, 4, kita perlu letak dalam network yang sama. Satu PC kat sini, satu switch kat sini. Okay, kita perlu letak dalam network yang sama. Okay, kita perlu letak dalam network yang sama. Jadi kita perlu letak dia network yang sama. Normally lah. Jadi kalau kita letak sini, network dia 192. You boleh pilih lah. 172 boleh, 173 boleh, 174 boleh, 182 boleh, any numbers lah. Ada 2-3 numbers yang tak boleh guna sebab yang tu adalah default punya IP. Tak boleh guna. Tapi selain daripada tu, 191, 180, 199 semua kita boleh guna.
Okey. Jadi untuk ni 1 byte saya letak 192 then 168. Okey, kalau kita nak pin detail lagi pun boleh lah. Then kita akan masuk ke dalam sub network kita, possibly sub network kita 001 dan kita punya number of PLC kita possibly saya letak start dengan 0. So yang ni adalah host number 0. Host number 0. Jadi dalam network 192.168 sub network 1 host number 0. Yang ni ya, IP ni ya. Okey. Jadi yang ni pun kita kena letak dalam network yang sama. Jadi 192.168.1 point tak boleh sama lah. Yang ni kena 1 pula. Tapi kena pastikan yang depan ni mesti sama lah. Sebab network yang sama. Okey. Yang ni pula 192.168.1.2 untuk PLC nombor 2. Then 192.168.1.4. 0.3 dulu. Skip tak apa, as long as network yang sama. Yang ni pula 192 network yang sama 168.1.20 pun tak apa. Kan, push nombor 20. Jadi benda yang penting kat sini yang saya nak bagi tahu adalah dalam satu sistem kalau kita nak connect kedua-dua ni untuk duduk dalam satu network, kita perlu mempunyai the same network. Jadi kalau macam ni tak lihat, ni network 172.168 dan ni network 192.168. So dia tak boleh communicate sebab dia duduk dalam network yang berbeza. Okay. Next, sub network yang sama, dia perlu duduk dalam sub network yang sama dan host yang berbeza. Sini kosong, sini kena jadi 1. Tak boleh pula. Setengah orang dia letak sini kosong, sini pun dia letak kosong. Jadi dia tak tahu yang mana satu diri dia. So dia jadi nama dia adalah bergantung kepada host dia yang mana. Dia bukan bila kita buat program, kita bukan nak panggil dia sebagai PLC nombor 1. Kita panggil dia punya IP dia. Okay. Apapun dia refer kepada IP address tu. Okay. So, untuk equipment kita, kalau kita tengok dalam kita punya drawing, dia dah bagi siap-siap dah 4 ni untuk memudahkan kita. Okay. Termasuk satu PC ni. Yang ni station 1. Default dia adalah 192.168. Point 1 ni macam ni. Point 1.10. Yang ni 192.168.1.20. Okay, yang ni 192.168.1.30. Yang keempat ni 192.168.1.40. Okay. Yang tu untuk PLC. Yang ni adalah untuk PLC. Kemudian untuk HMI dia, untuk station nombor 1, 168.1.11. Yang ni 0.21 HMI dia. Yang ni 0.31. Yang ni 31, yang ni 41. Okey. Boleh? Alright. So maksudnya kamu ada 4 PLC, IP address untuk 4 PLC yang berbeza dia, station nombor 1, host nombor 10, nombor 2, 20, nombor 3, 30, nombor 4, 40. Dan kamu ada HMI, 4 HMI, nombor 1, 11, 21, 31, 41. So ada 8 device dalam network kamu.
Macam mana kita nak pastikan semua ni boleh berkomunikasi dengan kita punya PC. Kita boleh lakukan window punya. Kita nak test. Kita akan pakai command prompt. Kita nak try testing communication tu, kita ping dia. Okay. Cuba kamu buka command prompt kamu, type CMD command prompt, nak test network tu, function tak function. First check kita punya IP address, PC kita punya IP address dulu. Check dulu. IP address PC kita dulu ni, cik ni. Dia pergi tinggal. Depa nak kenal IP address depa dulu. Tapi dalam Wi-Fi tak payah Wi-Fi tak payah check IP ya. Tambah dulu ada IP address. Mana nak parameterkan IP address. Nanti dia nak kerja agak. So di PC kita macam mana kita nak ubah IP address kita? So tengok dekat sana. IP address wani nak tunjuk macam mana nak tunjuk IP address install dulu. Network internet safety. Tapi dia tak bawah-bawah. So dia pilih dekat internet. Pakai kabel lah. Pakai Wi-Fi tak lah. Pakai Wi-Fi. So dia pilih dekat internet. Macam mana nak import dengan PC tadi. Buat change adapter option. Ni tak tunjuk apa? Tunjuk. Okey. Apa? Boleh pilih tak? Pilih kat internet. Pilih kat internet. Change adapter option yang Change adapter option tepi sekali. Belah kanan. Belah kanan ada tulis warna hijau. Klik itu. Klik kat situ. Ya. Tahunya. Misap. Change adapter option. Tambah. Ya. Then kita ada 3 type of communication kat sana. Satu guna Bluetooth. Mana ada PLC guna Bluetooth. Satu pakai kabel, LAN kabel, internet kabel lah. Okay. Satu lagi pakai Wi-Fi. PC kamu connected to the system using Wi-Fi. Tapi kalau pakai internet, kan internet tak banyak tu. Kan internet. Double click kat internet lah. Double click lah. Klik kiri. Right click. Right click. Internet. Tak boleh. Ada password. Belah dah. Belah dia. Ni Password admin. right click dekat belah internet. Channel tu. Right click sebelah. internet. Tengah-tengah. Properties. Tekan properties. Yang ni adalah tekan password Kismet K2 kan. 1, 2, 3. Kismet K2 1, 2, 3. Bisa ingat. Boleh pakai. Okay. Kat sini kita ada protokol V6 dengan protokol V4. Ni V4, ni V6. V6 ada Ni V6. Ni V4. V6 kat bawah, IP protokol V6, IP protokol V4. Equipment semua kebanyakan pakai V4. V6 adalah untuk communication. Kan dalam network kita, dalam kilang, kita banyak pakai protokol V4. So, kalau kita klik kat V4 tu, Double click dia. klik dia. So, ni kita boleh buka IP address kita untuk duduk dalam network yang sama. Yang ni, cik kawan ni kalau dia tak tukar, ni kalau ni tak tukar, kalau dia pakai kabel lah, dia takkan dapat lah. Sebab mesti buang satu tu, tak satu. Dia tak network kosong. Dia ada tu dalam cakap network yang lain. Tapi network yang sama. Okay? Kalau kita cucuk direct lah. Kalau kita cucuk kabel lah, kita pakai wifi, dia ikut wifi kita punya IP. Okay, kita tengok. Okay, duduk sini. Bisa. So semua laptop dekat Kismet pakai Kismet MMS4.
Pastikan you punya wifi duduk kat smack MMS4. Kita nak ping dulu. Okay, ini kita cancel. Okay. Ini saya nak tunjuk je. Okay. And then kita check kita punya network CMD. Command prompt. Command prompt. PC punya command prompt, kita nak check network kita. So, command untuk check, untuk test communication adalah ping. So, boleh ping lah. 192. Dot. Kita nak check station 1. Jadi kita kena masuk IP address station 1 lah. Ping. Apa ping lah? 192, 168. Ping je, tak payah software. Ni kalau hantar tak install pun boleh ping. Network. Point 1 kan. Satu. Tak duduk network yang sama kot. Ya. Tu reply. Okay, point 10. PLC adalah 10, tengok. Ladder lah, pilih ladder lah. Ladder. Tekan next. Okay, and then description dia bagi tahu programming controller. Okay, So, kat sini tak apa. SEA. Okay, dekat sini dia bagi tahu dalam Indrawork Engineering dia cover Indrawork Engineering ni PLC punya programming untuk BOS. Dalam tu ada banyak function. Salah satu padanya adalah buat PLC, Programming Logic Controller. Kemudian selain daripada tu dia boleh buat motion. Then dia boleh buat teknologi adalah RFID dan seterusnya. And then robot control. Even Codesys ni boleh buat robot control lah. Then ada hydraulic punya function. Then ada open core punya function. CUA adalah open core unified architecture. Adalah communication punya protokol. The last sekali adalah open core interface. Open core interface ni kita takkan belajar. Bermaksud dia dalam open core interface ni kamu boleh guna VB. Kalau tak mau pakai ladder, tak mau pakai PLC program, boleh direct tulis pakai VB. Boleh direct tulis pakai C++. Tak payah pakai lah PLC. Controller dia tu boleh run C++ direct. Kan? VB direct. Tak payah pakai PLC programming. Pakai Indrawork lah. Dia bahagikan kepada dua. Satu sebab dia PC base. So boleh pakai tak payah pakai PLC lah. Terus pakai C++, VB. Tapi kita pasal kita tak pandai C++, kita kena pakai PLC je lah. Okay? Saya tak ada C++, jadi saya still nak pakai PLC. Tapi kalau tak mau, boleh directly tulis dengan C++. Tak payah pakai Indrawork Engineering lah. Safe lah. Software ni pun dah beli. Tak ribu. Pakai C++, VB. Kalau beli, tapi susah lah. Command semua tak ada shortcut lah. Sebab dia pakai PLC. Okay, tapi boleh pakai C++ lah. Boleh set. Next. Next. Okay. Yang ni dia bagi tahu ada Profibus. Satu lagi protokol communication selain daripada internet. Dia ada Profibus yang kita tengok tadi dekat dia punya bang panel. Warna purple tadi. So ni adalah satu lagi communication punya protokol. So that is Profibus. Dia ada internet protokol, dia ada Profibus protokol. Dia ada dua protokol communication. Okay. So once click, kamu dah set up dah Indrawork Engineering untuk station number 1.
Okay. So dekat kamu punya project 3 ni, kat sini ada station 1. And then dekat sini ada general module folder. Okay. So yang ni project setting lah. Okay. Yang kita nak tengok adalah kita punya PLC yang kita pilih tadi dekat hardware kita. Okay. Station 1. Okay. Kamu klik dekat plus tu. Kat plus sebelah station 1 tu dia ada plus kan. Okay, kau buka folder tu and then dia akan bagi tahu kita ada folder ada lagi dalam dia ada logic inline IO Profibus DP master. Okay. Okay, and then kamu klik logic. Okay, kamu pasang sama juga dengan kamu punya software sebelum ni. Ada application and then dalam dia ada user variable global. Ada library manager, ada check bounce, ada PLC programming and symbol configuration lah. Okay. Okay, so dalam ni ada task configuration. Yang ni sama dengan kursis lah. Yang ni sama dengan kursis lah. Dia start dah pakai command line, sama dengan kursis. Ada logic, ada application, ada bar global, ada library manager. Semua dah sama dengan kursis sistem lah. Ini yang dikatakan Indrawo Engineering guna kursis punya base. Okay. Ada POU apa semua sama kat sini, semua dah sama dah. Okay. Okay. So sekarang ni yang ni adalah PLC kita. Yang ni adalah PLC kita. Cuma hardware saja kita kena parameterkan dia. Sebelum ni kita guna PLC tak ada hardware. Yang ni ada hardware. Hardware pertama station 1 adalah PLC kita. Kemudian kalau kita tengok kat drawing, saya tekan gambar, saya post kat group. Kita tengok kita punya PLC kan. Tahu bagi dia clear diagram. Clear diagram. Tunjuk diagram tu dulu. Tunjuk diagram tu dulu. So Cik Zawani rajin gambar dia. Buka ni. Buka lah drawing. Buka. So PLC dia hanya seketui saja, tak ada input output. Jadi untuk masukkan kad input output dia, kita akan masukkan 62E2 tu adalah dia punya input kad lah. Input kad, dan 62E3, 62E4 sampai 62E6 adalah input kad dia. Jadi kita kena bagi tahu sistem kita bahawa kita telah masukkan 4 input kad. 4 input kad, 5 input kad. Dan tadi kita masuk PLC. Nah, kita nak masukkan input kad dia. Cik Zawani dah ambil gambar, dia akan post gambar tu. Kamu boleh tengok terus kad tu. 2 kad warna pink, warna biru. 2 kad warna pink, 1 kad warna pokok, hijau. Hijau. Saya tengah tulis report ni. Okay. Saya kadang-kadang lost. Okay. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak set up kita punya hardware berdasarkan kita punya station 1 lah. Okay, bila kita kamu refer kepada gambar WhatsApp dan juga kamu refer kepada dalam drawing, sama dia punya jumlah dia. BI1 kalau kamu tengok dia ada 1, 2, and then BO ada 1, ada 2, and then AI ni adalah analog punya input ada 1. So maksud dia input ada 2, output ada 2, analog ni lepas daripada kelas ni baru kita belajar. Dia ada analog card kat sana. Okay, analog card ada di sana. Jadi kita kena parameterkan semua device ni dalam kita punya PLC. Okay, macam mana kita nak masukkan dia? Okay, so yang ni dia tunjuk sebiji kita PLC. Sekarang kita kena cari dia punya jenis dia, model dia. Model dia. Okay, kamu scroll kat bawah.
Okay, so kamu akan nampak kat sini dia bagi tahu DC24. TML25 ni adalah dia PLC punya dia. PLC dia. Dia Okay. punya I/O dia. Ha, Tu. ni adalah PLC input. Kalau kamu tengok dia tulis kat bawah ni PLC input. Okay, so yang ni adalah type yang kita kena cari dekat kita punya software. R, Rexroth, IB, IL, 24 DI for PLC. Okay, nampak Okay, so kamu pergi dekat kamu punya PLC. Okay, kamu right click dekat IO inline. Inline IO. Okay, and then kamu add module. Okay, kamu cari jenis tadi. RIB. RIB, R Rexroth inline. Rexroth. Rexroth. Ini IB. Rexroth input byte. Maksud dia input byte kita tahu 8 bit. Input byte, Input inline, byte, inline. 24. Inline tu maksud dia kita dia punya modul lah. Kita boleh masukkan dia. 24 tu maksud dia punya voltage 24 volt. VI adalah input dia ada berapa? Satu kad tu ada berapa input? Kamu cari ya. Nampak? RIB IL 24 Okay. I 4. Okay, and then kamu klik dia. Okay. Klik. Klik. Okay. So sekarang ni DI kita ada berapa? Ada 2 kan? Ya. Ya, dalam DI kita ni ada 2 kan? DI satu modul, DI satu modul. So kita kena tambah lagi satu slot, DI4. Okay, kamu scroll ke bawah lagi, dia punya jenis dia sama. Tadi PLC input 1. Sekarang PLC input 2. So dia punya type dia sama macam tadi. So kita kena add on jenis yang sama. Kita kena buat sekali lagi untuk yang kedua pula. Okay, right click. Add module. Okay. So, and then kita check lagi sekali. Apa lagi kita nak kena tambah? Okay, hamba tambah sendiri. Tambah. Okay, cuba Nisa dan yang lain-lain tengok dekat diagram. Apa lagi yang kita nak tambah? Tambah macam tadi juga. Bagi ada 5. 5. Ada 5 nilai modul dalam drawing tu ada 5, jadi tengah tambah bagi jadi cukup 5 kak. I ada 2, lagi satu, DO ada 2 dengan analog input. Charger ni. Oh, pakai. Charger laptop ni. Tak cukup kan? Tak cukup. Dalam kotak tu? Dalam kotak biru. Ada mana ya? Dia ambil air tu. Dah. Saya nak kira ni. Satu dah kira.
Dia umur. Dia main nanti. Lagi 2 pimnol tu. Ada kot surat almari je. Dalam tu? Mas pakai satu kan? Dalam tu? Tak ada. Mas satu Azira. Lagi dah. Alright. Saya tak guna. Memang apa itu saya tengok tak cukup. Tak cukup kan? Sebab, lagi satu. Tak tahulah ni, dia janji lepas dia makan asam pedas ke tak. Dia gambar kata, kita buka, boleh buka ni hadis. Oh. Ni laptop ni. Bagi besar. Print kat dia. Saya komplain kat dia. Print kat dia. Dia kata, boleh buka tekan ni lagi lah. Tapi, kalau kata nak claim kat dia, saya boleh tanya. Dia kata, tak, dia suruh buka tengok jenis apa. Mungkin dia nak tolong adjust tu. So kalau barang ni saya takut buat warranty tu, saya tak ni buka. Ya. Baik panggil Din main buka. Din pakai Din. So saya panggil Din tu. Barang ni pakai tak ni tak? Buat panggil lama Saya lah. satu. Kan, Recording. lah ni. Tak, lah ni duk pakai lah ni. Bukan macam Hazirah main kan. Sebab lah ni yang pakai macam ni, Arai, saya dengan Hazirah kan. Buka pakai jenis ni kan. Buka Asus kan. Okay. Mana dia saya akan abang kat Din 3 je untuk dia main buka. Tengok hadis. Okey, dapat dah kan? Upgrade jadi 512 ke, 1 tera ke. Kalau kita nak buat software. Yang ni punya laptop 2 GB saya kena uninstall Indrawood lah. Sebab saya guna untuk Alan Bradley tu. Nanti kalau nak guna install balik. Yang Indrawood bukan yang Alan Bradley ni tak boleh guna apa? Tak boleh guna macam mana? Tak boleh guna. Semua boleh guna lah. Dah lah secara illegal lah. Okey. Secara legal. Tak kalau hang ambil. Tapi saya ni nak guna 10 tak ikut. Kau dah ni nak Jangan guna nak untuk, install. kan 2 je 2. Sebab itu nak guna. Tak muat nak pun. Tak muat. Tapi ada lebih banyak lagi yang ada Indrawood kat atas. Okey. Dalam 6 biji. Alright. Okey, Kalau macam tu okey lah. 2 biji lah. Takut lagi. Saya tak install semua. Right. Boleh faham. Kalau install semua lagi. Wah ni teruk nak install balik. Dah 2 lah. Masih ada tak cukup 2. Kita apa. Kalau cik nak charge tu, habis tu. Dah. Nak Cik nak check kira lah. Okey. Next adalah dapat dah. Risau dapat dah. Maksud dia ada 5 modul untuk inline. Okey. Nah, saya present pula. So, lebih dia, saya share screen, sharing. Tadi kita ada kata, daripada PLC kita, dia bercakap dengan PLC sebelah guna internet. Ya. Internet. Okay. Maksud dia cakap nombor 10 dengan nombor 20 bercakap through internet. 20 bercakap ke 30 through internet. Tapi dalam sistem nombor 1 ni, ada satu lagi protokol communication yang dinamakan Profibus punya protokol. Communication satu lagi ya. Profibus ni, dia duduk dalam stesen 1 saja. Stesen 1 tak communicate dengan stesen 2. Okay. Dalam Profibus punya protokol communication, okay, dia ada kita punya panggil apa? Tadi dia panggil apa? Control panel. Control panel yang ada EMO tadi. Farm. Yang ni ya. Farm 40. Yang mengandungi EMO lagi apa? 15 keypad. Kali 2. Keypad kali 2 ni keypad A, keypad B, on off. Yang ni adalah dia duduk dalam Profibus. Lagi bahagian yang ada dalam Profibus kita panggil dia IO field. IO FIELD. IO field. Satu lagi adalah RFID hit. Ni semua duduk dalam Profibus. Okay. So yang ni pun kena configure juga lah. Nak masukkan keypad,
kena masukkan I/O field. Kalau kita tak masuk, kita tak boleh guna. Okey. Jadi dua benda yang penting kita nak guna adalah kalau tidak kita nak start tak boleh. Kita tak ada keypad. Jadi VAM kita kena configure. Kemudian kita kena configure lagi satu I/O field. Pasal apa ada I/O field ni? Okay. I/O field teknologi ni kita gunakan. Okay, ni kita punya PLC. Ni kita punya mesin lah. Okay, mesin. Ni control panel kita. Di bahagian atas ni akan ada, ni bahagian atas ni akan ada conveyor, sensor. Atas ni. Sensor, conveyor. Yang ni kita punya PLC. Agak-agak atas itu ada banyak sensor, ada banyak valve apa semua. Kalau ikut conventional system, kita kena tarik wire sensor ni masuk dalam PLC. Wire conveyor masuk dalam output. Valve tarik masuk dalam output. So kita akan ada banyak wire daripada atas kabel tu ke dalam input output dekat PLC. Okay, bayangkan kalau yang ni mesin kita, tapi kalau dalam industri, bayangkan ada tangki dekat sini. Sini ada sensor. Siapa yang pernah masuk kerja dalam logi plant apa semua, macam oil refinery, control system, PLC dia duduk bawah. Jadi sensor ni nak tarik ni ke PLC jauh lah. Kan? By the time dia sampai ada voltage loss. Ya, daripada atas ke bawah ni. Tingkat 3 ke bawah ada voltage losses. Jadi dia panggil, dia akan gunakan field device kat sini. Jadi dia panggil field device. Field device. Sensor tarik field device, semua sensor atas tangki ni tarik field device. Daripada field device, dia guna data punya communication. Yang ni yang dia gunakan Profibus. Senang. Dia daripada atas ni semua tarik I/O field. Ni ya, field device. Jadi dia guna satu kabel saja, so bukan lain. Dan teruk. So sini semua masuk dalam field device. Field device, sensor semua masuk dalam field device. Satu saja, there is Profibus. Pergi kepada PLC. Tak payah nak tarik banyak wire lah. Daripada atas tu, tak payah tarik banyak wire. Semua masuk ke field device. Daripada field device, turun ke bawah. Okay. So yang ni yang kita akan buat di sini ya. I/O field. Masuk semua sensor ni. Sekejap. Sensor masuk dalam field device. Valve masuk dalam field device. Ni di bahagian atas. Okay, semua valve dengan sensor masuk field device. And then hanya Profibus cable saja pergi kepada PLC. Jadi kita kena configure valve dan field device kita. Cari valve dan field device kita dalam drawing. Jumpa. Tak. Dia takkan jadi wireless. Dia mesti dalam wire. Maksud dia wire tu yang kita, kabel tu bukan wire. Kabel tu yang kita namakan Profibus cable. Nampak? I/O field ni dia sambung ke I/O field device. Daripada field device tu dia akan ada satu saja kabel. Nama kabel tu Profibus. Setakat ni kita tak guna, ada wireless protocol kita akan guna kemudian. Yang ni bukan wireless protocol, yang ni skill lagi kabel protocol lagi. Okay, kabel protocol yang satu kabel saja hantar data. Okay, boleh? Okay, cari dulu drawing untuk VAM dengan field device tadi. Maksimum untuk I/O field, saya tak ada data maksimum untuk I/O field, tapi cukup banyak. Maksud dia, kalau di Kismet ni dia ada 4 tingkat. Satu PLC boleh loop field device tingkat 1,
loop device tingkat 2, loop device tingkat 3. Hanya satu PLC di bawah ni. Yang tu kebaikan pakai field device lah dalam kondisi sistem. Kadang-kadang kita pergi kat mesin tu, PLC dia satu je. Yang lain semua field device. Sebab bila dia masuk dalam IO field device ni, dia sebelum ni PLC, kalau saya lukis kat sini sebelum ni saya present okey menu apa saya present share screen start now. Okey, field device ni special dia okey ni kalau saya pakai field device ni sensor. Okey, kalau sensor trigger dia hantar 24 volt. Ya. Tapi daripada field device Profibus tadi dia hantar ke PLC, dia tak hantar dalam bentuk voltage ya. Dia hantar dalam bentuk data. Data tu sebagai satu. Jadi berapa jauh pun data tu travel, dia tetap bawa information of satu. Okey. Itu yang kebaikan dia. Kalau lagi satu nak tarik wire ni, katalah jarak ni tak payah jauh lah. Jarak ni 5 apa Profibus punya maksimum 1 meter. Single core nak tarik satu sensor, 2 wire 100 meter. Faham tak? Sensor ni 100 meter, 2 wire line dengan neutral. Line dengan 24 yang kosong. Kalau ada 4 biji sensor, bankrupt beli wire. That's why dia pakai Profibus cable. Satu kabel saja boleh bawa information data. Okay, itu kebaikan dia. Kamu kan import ni semua, bila kamu pergi plan kan besar-besar jauh-jauh. Semua ada data kabel lah. Profibus kabel lah. Dan ni dah yang masuk lah, ada specialist lah. Takkan nak belajar bit 01, tarik 2 wire. Tu Profibus. Macam mana kita nak configure Profibus ni? Cik tahu ni nak tunjuk lah. Okay. So cari drawing tu dulu. Jumpa 2 device tu. BAM 1040 dah jumpa dah. Dan Profibus punya device tu, ada yang panggil dia coupler, ada yang panggil dia IOP. So dekat sana, page number, sebut page lah, dia paling begini. Okay. So page number, BAM tu. cari IO coupler. Page number 71 menunjukkan IO field device kan. Tak, page number 71. Page number 71. Dalam electrical drawing nya. Kita buku BAM tu kan? Kita buku BAM tu kan? BAM tu lah Cik Taibo. BAM tu lah. Ini nombor 4. Okey, jumpa kan? Satu lagi adalah BAM. Satu lagi adalah kita punya BAM. Tu BAM. BAM. Page 59. Dekat sana ada tulis DP. D itu bermaksud decentralized. P itu adalah Profibus. Okay. Dia ada 2 jenis Profibus. Profibus PA, Process Automation, dengan Profibus Decentralized Peripherals. DP adalah PA dengan DP ada 2 jenis. DP satu, PA satu. Dia punya speed berbeza. Dia punya configuration berbeza. Tapi dalam kita punya drawing ni, dia pakai Profibus DP. Decentralized Peripherals. Okay. So sekarang ni kita nak masukkan kita punya BAM ke dalam kita punya programming. So, kita masukkan Profibus. Okay. So kat sini
Kat Profibus DP Master. Kat sini kita nampak Profibus Master kita kat sana. Jadi kita lihat dekat Profibus Master, kita add Slave. slave lah. Maksud dia anak-anak dia tu adalah slave dia. Okay, so kita nak masukkan touch panel HMI. Okay, tadi kita tengok dia punya jenis dia adalah Master dia kat mana Profibus Master? Master dia dekat PLC lah. Yang lain tu semua anak dia. so V40 lah. Nampak? Add slave dia, Slave HMI. HMI So, V40. V40. Kalau dalam drawing tu dia bagi bang 10, 40. 2.2 tu dia Dia punya ada dua division. revision lah. Ambil yang division 1. Kat estimate senang. Kalau ada dua division, division 1, division 2, always ambil O division. Tak nak ambil yang baru. Kita siasa ada yang lama lah. Kalau dengar dekat management nampak GLT. Nampak dia benar. Dan tak ada. Dia tak ada. Kalau ada lama yang baru, always pilih yang lama. Okay, dah. Dia ada mau abang tu lah. Okay, dah. Okay, so sekarang ni Profibus DP. Penyambungan dia ke HMI. Lagi tadi Cik cakap dia sambung ke Sambung ke IOP. Coupler tadi. Kita masukkan coupler pula. 71. Ini. So kita kena add RIL PB BK DI8 DO4. Okay, so right click dekat Profibus, add IO field. So yang tadi adalah yang ni lah. DI8 DO4. Okay. So kalau kamu buka first kamu buka VAM Okay. Dalam VAM tu dia dah ada dah apa keypad, hands wheel yang Cik Dek terang tadi tu override semua dia dah masukkan dalam VAM. Okay. Okay. And then yang yang bawah dia tu IO field tadi tu. Okay. Okay. Kamu check dekat kamu punya drawing. Okay, IO field. Yang kita masukkan tadi tu adalah yang ni adalah DI8 DO4 ni. Okay. Kita masukkan yang depan ni, mounted ke dalam kita punya IO field. Okay. Tapi yang belakang ni dia tak ada lagi. Kita tak ada dalam sub modul dia lagi dalam kita punya Profibus. Okay. Ulang sekali lagi. Yang bawah ni DI8 dengan DO4 ni dia dah mounted dalam kamu punya IO field. So dekat sini lah. Ni bahagian depan ni. Okay, sekarang ni kita nak kena masukkan yang belakang ni. DI4 ada 3, AI ada 1 and then power ni kita tak masukkan sebab dia dah justify dalam kita punya hardware. Kamu perlu masukkan modul DI, DO dengan analog saja. Okey, masukkan. Saya kita check. Okay. So saya nak tengok kamu configure. Check kamu punya drawing. Yang mana satu dia punya type dia. Kalau saya nak pergi beli diode. Diode. TV. TV besar. TV saya besar. Apa dah repair lah? Ya, diode tak ada. Saya pergi cari ustaz. Sebelum soldier tu dia tu. Pas soldier tu dia stop. Oh. Rosak komponen ke rosak apa? Tak tahu.
Oh, kita beli. Beli nak. Dapat tempat kan. Jual nak beli 4, beli tinggal rumah bawah. Ada bila lagi. Sempit dia tengok ah. Ceiling tau, kalau buat ceiling tau, kalau beli satu. Tapi kedai TV dah jual ni. Okay, boleh tak? Kamu masukkan dekat sini. Okay. So sekarang ni kamu kena add dekat sini. Right click, add module. Okay, kamu kena cari dia punya type dia. DI4 contoh. Okay. So ada berapa modul yang kita kena masukkan DI4. Kamu kena insert macam tadi juga. Ya apa kat sana kan? Maknanya yang biru adalah Input. input. Tuan kira tengok. Ada tak yang tak ada? Ada yang tak ada. Kat rumah pun sama ke? Just check gambar tu dengan drawingnya. Akan dapati ada extra modul kat sana. Yang saya boleh bagi tahu yang biru adalah input, hijau adalah lock. Pink adalah output. Ada lagi kan? Yang mana yang tambah? Ada apa lagi? Kunin. Oren. Lepas ada digital output tu ada lagi modul. Ya. Lepas daripada output warna pink tu ada warna koko pula 4. Ada 4 kan? 4 juga. Koko. 3. Okay. So yang tu adalah untuk smart sensor. Jadi adalah IO-Link, IOL. Cari modul IOL. Yang tu adalah untuk smart sensor. Modul dia adalah IOL. Input output link. IOL modul kita panggil dia. Cuba add tengok IOL. Ada tak IOL modul? Cari. Saya. Jadi ni tunjuk IOL modul. 4 kali 3 12 kan? Okay, selit tak IOL ni? Okay, jumpa. Modul ni adalah special modul untuk smart sensor. Dinamakan IO-Link modul. Dia ada yang satu kat depan ni kan. Yang tu dia punya ni. 4 tu DI tu, 12 yang 3 yang belakang. Yang puasan gambar tu. Satu lain sikit kan yang depan tu. Yang tepi warna hitam. Yang hitam tu power. Hitam, output ada 2 and then ada IO-Link. Yang satu tu 4. 1, 2, 3, 4. Yang 4 tu yang ni kan. Belakang ni yang 12 ni. Okay. Dah. Sorry. Makan tu. Okay. Dapat semua.
Saya refer yang Minsak. Minsak dah ada. Ada apa cik? Tak ada lagi. Apa ni yang apa? IOL tak ada. IOL tu kena tengok dekat drawing dalam